kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri telah pun menjelaskan tentang strategic planning untuk pengajian tinggi dan juga peningkatan modal insan. Saya ingin meng-highlight sedikit tentang kedudukan universiti di Labuan. Sebagaimana kita tahu, Labuan sudah pun menjadi wilayah persekutuan hampir 25 tahun. Dan saya rasa sudah waktunya Labuan yang satu-satunya wilayah persekutuan yang kedudukannya berada di Malaysia Timur mempunyai universiti tersendiri. Soalan saya, adakah perancangan kementerian untuk menjadikan cawangan Universiti Malaysia Sabah yang ada di Labuan, iaitu Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, akan dijadikan sebagai universiti penuh yang mempunyai imej tersendiri, umpamanya dijadikan sebuah universiti Malaysia Labuan? Kalau kita lihat di Putrajaya, lainlah halnya di Putrajaya. Di sekitar Putrajaya terdapat beberapa universiti, yaitu Universiti Uniten, UKM, MMU dan yang lain-lain, yang mana kemungkinan tidak memerlukan universiti duduk di Putrajaya itu sendiri. Kalaulah ini menjadi kenyataan dan dapat dipertimbangkan, saya rasa pelajar-pelajar yang di sekitar Pulau Labuan seperti Beaufort, Sepitang, Lawas dan Limbang akan dapat melanjutkan pelajaran mereka di wilayah Persekutuan Labuan dengan perbelanjaan yang lebih murah dan juga tanpa minimum kos pengangkutan ke Labuan. Terima kasih. Betul, Fahad. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Mengenai dengan R&D tadi, apa yang saya faham, kebanyakan syarikat-syarikat dia menghadapi masalah sebenarnya tentang R&D di universiti, sebab tidak ada one stop center yang menemukan antara mereka dengan penyelidikan di universiti. Dan kebanyakan penyelidikan universiti ini bukannya finish product, baru peringkat teoretikal bahan penyelidikan, dan sebab itulah kadang-kadang perkara ini tidak menarik minat kepada mereka. Jadi saya rasa one stop center ini penting sebenarnya untuk mempertemukan antara mereka. Itu satu. Yang kedua, tentang naib chancellor tadi ni, saya lihat di universiti kita ni, pimpinan universiti, naib chancellor cukup penting. Tapi di universiti kita ni ada dua naib chancellor wanita, Tuan Dipertua. Dan kita lihat bila mereka jadi naib chancellor, prestasi universiti itu semakin jatuh. Saya tidak tahu apakah wanita ni boleh jadi naib chancellor ataupun tidak. Saya bukan anti wanita, mungkin kebetulan saja. Ini bukan wanita. Dengar saya cakap dulu. Jangan saya cakap dulu. Saya bukan kata wanita tidak boleh, tapi ini yang berlaku, ini yang berlaku. Jadi sebab itu kita lihat sahaja mereka contoh Universiti Kebangsaan, ambil seorang pakar yang dibangkitkan oleh Pasir Mas dulu, 128,000. Nak tahu sekarang ni dah lahir ke tidak pakar-pakar baru? Hasil bawa seorang pakar nama dia Tan Hock Lim ni sampai 128,000 gaji dia. Jadi Universiti UKM pun sudah ditukar kepada pusat perubatan UKM. Jadi apa dia punya keuntungan sebenarnya? Jadi sebab itulah yang menjadi persoalan kepada kita sekarang ialah soal kepimpinan sebenarnya. Kepimpinan itu dapat atau tidak mengubah prestasi universiti. Ini bukan soal anti wanita, jangan salah faham. Terima kasih. Saya peringat lain kali jangan gunakan wanita lelaki, Mat. Gunakan Vice Chancellor jawatan tu. Jadi dia tak nampak lah. Saya faham apa yang Bapak sebut. Semua orang suka wanita. Kita tak boleh hidup tanpa wanita. Macam saya, isteri saya wanita. Anak perempuan saya pun wanita, Mat. Tuan Ketua, mengenai perkara yang diminta oleh Yang Berhormat daripada Labuan, saya percaya bila sampai masanya, jika ada keperluan untuk mewujudkan ataupun menaik taraf cawangan Universiti Sabah di Labuan, sama ada ianya dipertingkatkan ataupun ia menjadi sebuah universiti tersendiri, bila sampai masanya sudah tentulah akan diambil kira. Tetapi dalam masa kita melalui rancangan Malaysia yang ke-9 ini, belum lagi ada rancangan untuk lakukan sedemikian. Mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batu Pahat, saya setujulah bahawa antara soal-soal usaha kita untuk mengkomersialkan R&D
Salah satu daripadanya ialah dengan kita mengadakan satu pusat setempat bagi tujuan tersebut, dan memang ini dilakukan ataupun merupakan antara perkara yang akan diambil kira oleh IPT dalam negara kita. Selain daripada kita lakukan tindakan-tindakan yang lain, termasuklah dari segi kita menstrukturkan pentadbiran di IPTA dengan mewujudkan jawatan timbalan naib chancellor di mana peranannya adalah untuk menggalakkan aktiviti R&D dan juga pengkomersialan di IPTA, mewujudkan pusat pengurusan penyelidikan di setiap IPTA yang berperanan melaksana, menyelaras dan memantau aktiviti R&D dan juga pengkomersialan, mewujudkan unit hubungan industri bagi menghubungkan IPTA dengan pihak industri untuk tujuan penggalakan pengkomersialan, dan menggalakkan penyelidik IPTA menyertai pertandingan reka cipta dan sebagainya. Ya, mengenai isu masa sambung pada tengah hari pukul 2